A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al qawli qawlan mu'athiran fi qalbi wa qulubil hadirin wal mustami'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpahan dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ataupun petang ini, Allah Taala mempertemukan ataupun mentakdir dan menjodohkan kita untuk sama-sama kita berada di rumah Allah. Dan bagi tuan-tuan yang belum lagi berniat i'tikaf, marilah kita sama-sama berniat supaya lebihan pahala dicurahkan oleh Allah Taala insya-Allah. Dikasihi, dihormati tuan pengerusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah dan alim ulama, tuan-tuan yang saya hormati, saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi dalam syariat kita pada setiap hari Jumaat, khatib wajib memberi ataupun berwasiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi peringatan itu kepada sekalian hadirin ataupun sidang Jumaat, dan tidak sah ataupun tidak dikira khutbah itu ataupun Jumaat itu sekiranya wasiat takwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak diberi ataupun tidak diingatkan oleh khatib. Lalu tuan khatib akan membaca ayat-ayat yang ada kaitannya dengan takwa kepada Allah. Cuma yang famous biasa yang kita dengar ialah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu akan Allah Taala dengan sebenar-benar takut, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takut, dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada dalam agama Islam ataupun kamu menjadi penganut Islam sepenuhnya. Inilah wasiat yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya, dan wasiat itu disampaikan oleh lidah khatib ataupun orang yang akan membaca khutbah kita sekejap lagi. Bukan kata di sini, di mana-mana pun. Persoalan yang timbul, tuan-tuan, saya tidak nak mengambil tajuk kuliah saya, kuliah pagi, kuliah subuh. Saya tak ambil sebab itu untuk tajuk kuliah subuh. Begitu juga dengan kuliah maghrib, saya tak ambil tajuk kuliah maghrib. Saya nak kupas sedikit mengenai dengan wasiat takwa kepada Allah. Kebetulan dengan izin dan rahmat Allah Ta'ala, Masya Allah, Tabarakallah, masjid tuan-tuan yang tuan-tuan duduk sekarang ini pun nama masjid apa? Masjid Takwa. Alhamdulillah. Semoga-moga masjidnya nama Takwa, penghuni, penduduk sekeliling, sekelalang dan siapa yang duduk di sini juga disebut sebagai al-muttaqin. Nah, takwa itu sifatnya, muttaqin itu orangnya. Baik. Lalu Allah Ta'ala menyebut, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu akan Allah sebenar-benar takut. Situ saya rasa tuan-tuan boleh faham. Allah Ta'ala minta supaya kita takut kepada dia. Bukan takut sikit-sikit. Bukan takut sekali tak takut. Macam lampu dekat traffic light tu. Sekali dia merah, sekali dia hijau, sekali dia kuning. Dah. Dia nak kena hijau semacam. Mana takut pada Allah tu? Takut sepanjang masa. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takut. Faham lagi kat situ. Tapi yang timbul masalahnya ialah wala tamutunna. Jangan kamu mati illa, melainkan kamu itu menjadi orang Islam. Ataupun maknanya gini, kalau kita tidak rasa Islam lagi, kita tak boleh mati lagi lah. Hanya ni gitu dah. Saya ni Islam dah, kau dah lagi. Dok lagi. Tak boleh mati lagi. Jangan mati. Adakah urusannya begitu? Tak dah.
Urusan ajal, maut, rezeki semua itu berada di tangan Allah. Mana kita sedia ke tak sedia ke, tetap bila Allah Taala kata sampai fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati itu akan datang. Kita suka tak suka, sedia tak sedia, apapun keadaan kita, mati tidak mengikut kehendak kita. Lalu Allah Taala kata jangan kamu mati melainkan kamu itu muslim. Maka persoalan yang timbul dan dijawab oleh almarhum tuan guru saya, dia kata macam mana kita nak menyahut ayat ini supaya kita ni mati dalam keadaan muslim. Lalu kata almarhum tuan guru, dia kata apa? Dia kata hendaklah kita ni takut kepada Allah 25 jam. Faham tak? Saya tak kata 24 jam. Kalau 24 jam tu sikit, masa kita pun memang 24 jam. Berarti 25 jam. Kalaulah masa kita ni ada 25 jam, mana 25 jam tu kena takut pada Allah. Moga-moga dengan itu, kalau di celah-celahan itu kita mati, mudah-mudahan termasuklah kita dengan illa wa antum muslimun tadi. Dah. Baik. Allah Taala sebut wala tamutunna. Di situ huruf ta itu dibariskan di hadapan wala tamutunna. Kemudian ada hadis ada hadis Nabi SAW. Hadis ini cukup kuat kerana yang pertama dibawa ataupun diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian diriwayat oleh Imam Muslim, kemudian rawi hadis itu mendengar sendiri. Kita kata derek. Dia dengar direct daripada mulut Nabi SAW. Macam mana bunyi hadisnya? An Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla wafatihi bi thalathati ayyam wa la tamutanna ahadukum illa bi husni wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Itu hadis dia. Hadis yang tak boleh kita nak pertikaikan dah, kerana hadis ini disebut dengan rawahul Bukhari wa Muslimun, ataupun dalam istilah yang lebih senang kita kata hadis ini hadis al-muttafaqun alaih. Al-muttafaqu alaih, hadis yang disepakati. Tak boleh. Kalau hadis Bukhari kita nak pertikai tak boleh, hadis Muslim tak boleh. Ini kan dua-dua. Kemudian rawi pula mendengar direct daripada Nabi, bukan daripada Abu Bakar, kemudian daripada Umar, daripada isteri Nabi Aisyah contohnya. Dia direct daripada Nabi. Dan hadis ini Nabi sebut bila? Hadis ini Nabi sebut 3 hari sebelum dia meninggal ataupun wafat. Hadis ini. Selepas 3 hari Nabi sebut hadis ini, lalu sampailah ajal Rasulullah dan wafatlah baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Nabi kata la tamutanna. Ayat tadi ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Tuan, kita pergi sedikit kepada ilmu nahwu. Ilmu nahwu ya. Tamutunna itu ayat Al-Quran. Tamutanna itu hadis Nabi. Apa beza? Tulisan sama, huruf sama, hanya beza huruf ta itu berbaris di atas hadis, huruf ta berbaris di hadapan Al-Quran. Apa beza? Maka ulama ilmu nahwu, khususnya ilmu saraf, dia kata tak ada beza mana, tapi ada beza. Kalau disebut dengan ta berbaris di hadapan tamutunnah, gitu, maka itu membawa makna ramai. Kamu, kalau kita terjemah dalam bahasa kita kamu. Tetapi kalau huruf ta itu berbaris di atas, maka ianya membawa makna engkau ataupun awak. Lalu Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tazkirah. Kitab ini tuan-tuan dan puan saya pernah sebut dalam kuliah maghrib dengan kuliah subuh, ada pun Tazkirah Jumaat, ini kali pertama saya di sini. Kitabnya tak tebal mana, inilah kitabnya. Dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Nama kitab ini At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Nama kitab ini. Kemudian kitab ini direngkaskan. Ini dia punya matan penuh dia. Dia ada ringkasannya yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nama kitab itu ialah Mukhtasar At-Tazkirah. Tuan-tuan, kalau ada masa, ada peluang, carilah kitab ini dan bacalah. Memang isi kandungannya itu amat baik untuk ubat bagi hati. Adapun penawar bagi hati, ubat bagi hati, itu adalah tajuk kuliah maghrib saya di sini.
Dan kita sudah masuk obat yang ketiga pada 2 minggu yang lepas. Gitu. Nah, dan salah satu daripada obatnya ialah inilah kita membaca kitab-kitab seperti ini. Apa tajuknya? Tajuknya at-tazkirah, peringatan pada menyebut ataupun pada menyatakan hal-hal keadaan orang nak mati dan selepas mati. Baik, kita ni mati ke tidak? Mati kan? Kita akan mati, saya akan mati, begitu juga dengan tuan-tuan semua akan mati. Cuma mungkin saya dulu, mungkin tuan-tuan dulu, ataupun gitu je. Kemudian depan lambat banget saja. Maka kitab ini satu berguna, sangat berguna kepada kita kerana benda yang kita nak pergi tu, tempat yang kita nak pergi tu. Maka di sinilah kita dapat tahu bahawasanya bila saya baca kitab ini tuan-tuan dan bapa, tuan-tuan semua, takut juga. Sebab bila kita nak mati tu Allah dia sebutkan begini, bila orang tu nak mati begini, orang yang nak mati itu orang Islam, begini keadaannya. Orang nak mati itu orang yang bukan Islam, begini keadaannya. Kemudian ketika kita nazak itu, malaikat sedang mari nak mengambil nyawa kita. Kemudian Israel dah mari nak ambil dah yang terakhir dah. Kita tuan-tuan dan puan, memang cukup baik. Sebab tu saya kata kitab ini adalah salah satu daripada penawar bagi hati ataupun ubat bagi hati. Kita kena ingat kita hidup dengan dua benda, satu zahir, satu batin. Zahir sakit, kita kena pergi jumpa doktor dan doktor akan bagi obat panadol dan sebagainya. Bila batin sakit nak pergi jumpa doktor juga ke? Tak boleh jumpa doktor, kena jumpa doktor yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak ada dah, maka ada pewaris dia zaman-zaman kita ni dipanggil dengan tok guru, baba dan sebagainya. Itulah orang-orang yang boleh memberi ubat bagi kita untuk batin kita. Maka zahir akan merasa ataupun tak boleh nak bekerja dengan baik sekiranya dia sakit dan uzur. Maka begitu juga batin. Batin pun sama juga. Bila dia uzur, sakit, tak boleh nak buat kerja. Hati kita ni tuan-tuan semua hebat. Hati kita. Mata disebut dengan basar. Dalam istilah bahasa Arab dia panggil dengan basar. Basar itu diambil daripada kalimah asalnya ialah basara yabsuru. Tu. Kemudian itu pandangan mata disebut dengan basar. Adapun pandangan hati disebut dengan basirah. Basirah. Kalau tuan-tuan baca kitab, dia menggunakan istilah basirah, maka tuan-tuan ingat itu adalah pandangan hati. Kalau basar, pandangan mata. Maka pandangan mata kita ini dia boleh tengok terhalang. Dekat-dekat boleh tengok, jauh sangat tak boleh. Ataupun dekat sangat macam ni tak boleh juga. Tapi kalau jauh macam ni comel. Tapi kalau jauh tak boleh. Itu basar. Kalau basirah, hati punya pandangan jauh tuan-tuan. Jauh hati boleh tengok. Sejauh mana? Sejauh akhirat. Cuba tuan-tuan tengok. Ni tuan-tuan duduk sekarang. Kalau kita tidak mengenankan kita ni akan hidup balik di akhirat dan kita akan dibangkitkan dan kita akan berjumpa dengan Allah dan kita akan dibalas apa yang kita buat. Agak-agak tuan-tuan mari tak kat sini? Saya cakap tu terang, saya pun tak mari. Baik saya duduk di kedai makan, tengok TV kat rumah walaupun cerita Ultraman, tak ada cerita lain Ultraman pun tak apalah. Baik saya duduk di rumah. Tetapi oleh kerana mata hati kita ni tengok jauh sampai ke akhirat ni. Sampai ke akhirat dia tengok. Kita akan mati. Sebab tu tuan-tuan sekali-sekala, bagus juga kita bercakap dengan diri kita. Jangan bercakap depan orang, nanti orang kata kita gila. Tak kita duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang tuan-tuan ada kelebihannya. Menangis ketika berada di seorang-seorang itu juga merupakan ubat untuk hati kita. Itu pun dah kita belajar dah pada sebulan yang lepas, ubat yang kedua itu. Warajulun dam'atun fi khulwatin. Tu ubat juga tu untuk hati kita. Maka hati kita akan boleh tengok jauh sampai ke akhirat. Ya Allah, kita ni akan mati. Bila akan mati, kita akan masuk dalam kubur. Dalam kubur beras sebiji kita tak bawa. Air botol mineral satu botol besar ni pun kita tak bawa. Duit RM1 pun tak bawa, apatah lagi duit RM1,000. Kalau bawa duit RM1,000 orang tahu tak dah subuh tuan-tuan, kubur tak akan digali balik kerana RM1,000 tu. Tak bawa juga. Dapur gas lagi tak bawa, tong gas lagi tak bawa, aircon tak bawa, lampu tak bawa, semua tak bawa. Habis tu macam mana kita nak hidup?
Macam mana kita nak hidup? Maka hati kata, ya, kita akan hidup, maka kita kena buat bekalan. Bekalan. Maka Allah Ta'ala kata kepada kita, wa tazawwadu, berbekalah kamu. Fa inna khairaz zadit taqwa, kerana sebaik-baik bekalan itu adalah bertakwa kepada Allah. Tuhan sebut dah. Tuhan kata berbekal. Lalu kita tengok hukum dunia, kita tengok sunnah dunia. Kita nak pergi, tuan-tuan nak pergi outstation, sebab orang-orang kat sini alhamdulillah, orang kaya-kaya, datuk-datuk, banyak businessman semua. Tuan-tuan nak pergi outstation ke Johor, ke Melaka, tuan-tuan tak bawa bekal ke? Bawa dah bekal? Bawa tuan-tuan. Bawa. Paling-paling tak ada pun baju selai 2, seluar selai 2. Tapi hak paling penting sekali, nah, ni dengan ni. Hak ni tinggal tak apa lagi tuan-tuan. Hak ni tinggal tak apa lagi, sebab boleh beli dengan ni. Boleh beli dengan ni. Berapa tuan? Oh, RM300 tu. Saya tak bawa duit ni. Bayar dengan handphone. Boleh. Dia cakap asalkan duit saja. Kita pun tuti. Okey, dah masuk. Dia pun tengok, okey, terima kasih ya. Tak apa lagi. Tak bawa yang ni jam keren. Nah, tak bawa duit tak apa lagi. Bawa yang ni boleh tahan. Mana bekal lah tu? Bekal lah tu. Orang nak pergi ke Mekah. Oi, lagi dia bawa bekal. Sampai travel bagi 2 beg dia tak cukup. Nah, pergi 2 beg, balik 5 beg. Saya lah, orang lain tak tahu. Pergi bawa 2 beg yang travel bagi tu. Kemudian balik 5 beg. Mana lagi 3 beli kat sana? Nah, nak sebut apa? Bekal. Pergi lama mana? Allah tak sampai pun 13 hari pergi umrah tu. 10, 11, 12 baliklah kita. Bawa bekal. Nah, pergi rumah anak di Johor seminggu, bawa bekal, bawa baju, bawa apa. Kita nak pergi tak balik tuan-tuan. Kita pergi tak balik dah. Tak balik dah. Kalau kita balik pun anak bini kita akan lari tempiaran tuan-tuan. Dah elok-elok dah kita ke bumi tadi, tengah hari tadi, petang tadi, tengok duduk sebelah kita. Rumah kata, apa ke tak larinya? Kalau kita pun macam tu juga, isteri kita meninggal, tiba-tiba mari tidur sebelah hari kita pula. Oh. Nah, kalau hari ni pihak masjid kata Ustaz Basri minta tolong mari tazkirah sekejap. Okey, tiba-tiba cukup masa saya meninggal, tak sempat mari. Nah, semalam meninggal, hari ni bagi tazkirah. Lari tuan-tuan. Confirm lari. Baik, maka tuan-tuan, kita kena bekal. Sebab kita nak pergi jauh. Sudahlah jauh, tak kembali lagi. Tak kembali. Bekal secara material, tak bawa duit, tak bawa handphone, tak bawa baju, tak bawa seluar, tak bawa. Maka mata hati kata kita kena perlu bekal. Nah, maka kembali kepada tadi. Maka bagaimana kita nak takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut tu? Bagaimana kita nak tafsirkan takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut? Kemudian takut kepada, jangan kamu mati melainkan kamu berada ataupun kamu menjadi seorang Muslim. Lalu almarhum tuan guru saya kata, kita kena takut kepada Allah 25 jam. Senang cerita kita. Artinya kita menyembah Allah Ta'ala sampai kita mati. Kita sembahyang sampai kita mati. Kita berjumaat sampai mati. Kita menderma, kita berwakaf, kita macam-macam tuan-tuan. Nah, sampai kita mati. Lebih-lebih lagi ni saudara kita di Pahang, saudara kita di Selangor, saudara kita di mana? Di beberapa tempat yang lain lagi dah. Kesian mereka. Nah, baju pun tak ada. Hanya selatu sajalah. Kereta duduk dalam lumpur. Ada kereta duduk dalam sungai. Ada kereta duduk dalam tali air. Kesian mereka, duit tak ada. Mungkin duit dalam beg pun nak ambil payah juga. Sebab apa? Sebab buku tahu tak mana. Kad ATM pun tak ada. Kena buat permohonan. Kita bantu tuan-tuan. Kita bantu. Itu semuanya itu menggambarkan kepada haqqatu qati. Takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Sebab tu kata almarhum tuan guru saya, dia kata, kenapa sedekah itu dipanggil dengan sedekah? Kenapa tak panggil dengan kalimah lain? Sebab sedekah itu bukan kalimah Melayu tuan-tuan. Nah, sedekah itu bukan kalimah Melayu. Kalimah Arab tu diambil daripada perkataan sedekah. Nah, kemudian ditarif sedekah yasduku sedaqatan. Bahasa Arabnya sedekah. Gitu. Bahasa Arabnya sedekah, masdar daripada kalimah sedekah. Baik.
Lalu kita ubah daripada sedekah itu, kita bubuh jadi pelak ataupun jadi luruh, jadi cakapan harian kita dengan sedekah. Asalnya sedekah jadi sedekah. Apa sedekah? Apa sedekah? Bila tuan-tuan baca Quran, berapa banyak yang tuan-tuan baca, sudah baca, apa yang tuan-tuan akan ucap? Penghujungnya apa tuan-tuan akan baca? Apa tuan-tuan baca? Sadaqallahul azim. Serupa dengan orang tempat saya. Serupa. Saya ingat ke tak sama. Serupa. Orang tempat saya pun bila sudah baca Quran semua ni, sadaqallahul azim. Sedekah tu, sedekah tu daripada kalimah tu lah. Kalimah sedekah tu. Kita bercakap Arab dah tu. Sedekah. Sedekah. Apa makna sedekah? Makna benar. Benar. Sedekah kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran iman kita ni. Macam mana? Orang lain dapat duit simpan dalam tabung, simpan dalam bank, nak minta pupayah, nak bagi pupayah, nak apa pupayah. Tiba-tiba kita ini ada duit. Masjid kata kita nak beli akaun sebiji untuk dewan muslimat ataupun dewan tempat pengajian anak-anak dan sebagainya. Kita pun pergi berjumpa, tuan dah dapat ke kata minta akaun tadi? Belum lagi. Okey tak apa. Saya sponsor. Saya sponsor separuh ke, sepenuh ke, suku ke, tak kisahlah. Yang penting itulah makna kebenaran. Dalam keadaan orang duduk simpan duit, dapat simpan, dapat simpan. Tapi bila kita dapat, kita bagi. Kita dapat, kita bagi. Itu makna kebenaran iman kita. Sedekah maknanya kebenaran. Kebenaran iman kita kepada Allah. Dengan kata hati, apa dia? Hati kata kita mati. Kaya, miskin, pangkat tak pangkat, apa semua pun akan mati. Bila mati, kamu tak bawa apa-apa pun, maka apa bekalan kamu? Maka kita kata, hati kata, bekalan kita ialah sembahyang hak kita buat, sunat-sunat yang kita buat, sedekah yang kita buat, wakaf jariah yang kita buat. Atau semua-semua itulah duit kita. Maka duit itulah terkumpul dalam firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maknanya kita takut pada Allah Ta'ala lah tu. Bukti, alamat. Alamat. Setiap sesuatu benda ada alamat. Sebab tu kata tuan pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, dia kata bagi orang yang bertakwa itu lil muttaqin alamat. Orang yang bertakwa itu ada alamatnya. Lalu dia kata berapa alamat dia? Ada 7. Ada 7 alamat orang yang bertakwa. Saya tak sempat nak bahas pada pertemuan yang cukup ringkas ini, kita bahas lain kali. Ada. Kalau kita tengok kepada 7 benda ini, maka kita tengok diri kita. Ada tak 7 benda ni? Ataupun 1 daripada 7, 2 daripada 7, 4/7, 6/7 ataupun 7. Kalau kita 7 tuan-tuan, alhamdulillah memang kita dipanggil dengan mukminun, muslimun, muslimun, mukminun, kamilun. Muttaqi lagi. Cukup. Tapi memang susah tuan-tuan dan puan. Walau bagaimanapun kita buatlah. Allah Taala kata fattaqullaha mastata'tum. Kamu takutlah akan Allah itu sekadar yang kita mampu. Mampu macam mana? Maknanya jangan kita takut pada Allah Taala hari ni 100% takut. Esok 50. Lusa 20. Lusa lagi tak ada. Tak nak. Kita takut berpanjangan. Makna kalau hari ni kita takut, esok pun kita takut. Sekadar yang kita mampu kepada Allah. Jangan paksa memaksa, kerana Allah Ta'ala itu tidak cemuh. Yang cemuh itu adalah kita. Allah Ta'ala tak cemuh nak bagi pahala. Kamu buat banyak ni, aku janji, aku akan bagi. Buat lagi, bagi. Buat lagi, bagi. Buat lagi, bagi. Kita je yang penat dan cemuh. Gitu. Maka kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya ini, dia kata Jabir radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis ini dengan dia mendengar sendiri daripada Nabi. Bila Nabi kata 3 hari sebelum dia wafat. Selepas 3 hari dia kata hadis ini, lalu Nabi pun wafat. Apa Nabi kata? La yamutanna ahadukum. Jangan seseorang daripada kamu ini mati. Kita pun kata, Nabi kata jangan mati. Bererti urusan mati itu kalau kita nak kita mati, kalau kita tak nak kita tak mati.
Nah, dan Nabi kata jangan kamu mati. Maka kalau diberi pilihan begitu, sayalah orang mula-mula sekali tak nak mati. Nah, apa pasal mati kah? Rumah tinggal, kereta tinggal, tanah kita tinggal. Tapi dah disebut dalam kitab Tazkirah juga dengan dan kitab-kitab yang lain, dia kata kita tak boleh bertemu dengan syurga dan tak boleh bertemu dengan Allah dan tak boleh tengok pahala kita buat melainkan kita mati. Sebab tu orang mukmin dia bukan takut kepada mati, dia takut kepada selepas mati. Faham tak? Masalah takut dekat nak mati tu siapa-siapa pun takut, saya pun takut. Nah, sebab Imam Al-Qurtubi dalam kitab yang sama dalam kitab ni kata, saya mengaji di pondok dulu, tok guru saya kata, sakit nak mati itu diibaratkan dengan ambil tombak dan tikam di perut kita ataupun di sekitar dada kita ini sebanyak 40 kali sahaja. 40 kali sahaja. Bila saya baca kitab ini, kata Imam Al-Qurtubi, sakit nak mati itu, kalau kamu nak buat bandingan, perumpamaan supaya kita mudah faham, ambillah pedang, lalu kamu henjuklah ke perut kamu itu sebanyak berapa? 40 kali. Dah. 30? Tak. Itu lelong punya barang. Daripada banyak keturun. Ini tak. Ini bukan lelong. Nah, habis tu berapa? 100? Tak. 2? Tak. 500? Tak. 7? Tak juga. 9? Tak juga. Habis tu berapa? 1000 alfu marrah, 1000 kali. Allah, saya kata itu hari kita mengaji kat guru kita kata mungkin dalam riwayat yang lain, rawi yang lain, cerita yang lain, dia kata 40 kali. Nah, rupa-rupanya 1000 kali kata Imam Al-Qurtubi. Nah, sebab tu tuan-tuan kalau tuan-tuan rasa iya kau ustaz disebut, tuan-tuan pergi beli kitab ni. Ada terjemahan dah. Terjemahan dia ada 2 jilid. Sebesar ni juga 2 jilid. Nah, kalau tidak beli yang nipis tu, mukhtasar, ringkasan daripada apa namanya kitab ini, namanya Mukhtasar Tazkirah, dikarang oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Tuan-tuan boleh rujuk kat situ. Ada yang saya sebut itu, ada dekat situ. Insya-Allah. Lalu Nabi kata jangan seseorang kamu itu mati illa melainkan dia kena bersangka baik kepada Allah. Maka gambaran kepada hadis ini dapatlah kita gambar tadi. Nah, hadis ayat Al-Quran tadi, jangan kamu mati, wahai orang Islam, hendaklah kamu takut akan Allah dengan sebenar-benar takut. Jangan kamu mati melainkan kamu berada orang Islam. Maka di antara salah satu daripada sifat orang Islam, sifat orang mukmin, sifat orang yang muqarrabin, sifat al-abrar, sifat orang mukmin, apa dia? Kena baik sangka dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ni kan berdoa Tuhan tak bagi. Ada kawan saya cerita, dia kata ada seorang pakcik ni daripada dia muda sampai ke dia umur 50, dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, engkau tahulah keadaanku ni susah. Kereta yang pakai pun first model, dah lah first model kancil pula, dah lah kancil 660 pula, dah lah 660 manual pula. Nah, sakitnya lutut aku ni dulu tak apalah muda, sekarang dah lebih muda dah. Nah, dah lama dah. Sakitnya lutut, ya Allah berilah aku rezeki nak beli kereta kancil juga pun tak apa, yang penting auto. Nah, ataupun wira auto, ataupun wajah auto. Nah, duk minta tak bagi siapa sudah. 10 tahun 20 tahun berdoa tak bagi siapa sudah. Nah, akhir sekali dia pedak. Nah, dia telah bersangka buruk kepada Allah. Bila berdoa dia kata macam mana? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, aku minta macam biasa aja. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad alaihi. Macam biasa? Apa yang biasa? Kan dia minta tadi tu wajah, kalau boleh nak nambahkan rezeki, nak ambil wajah baru ataupun wajah second auto. Jadi bila dia berdoa pun, ya Allah macam biasa. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, ada kalanya Allah Taala memberi kepada kita benda yang kita nak, lalu dia beri. Nah, tapi hukumnya ataupun syariatnya Allah Ta'ala beri mengikut yang dia nak, bukan mengikut kita nak.
Qadar yang dia nak bukan qadar yang kita nak. Gitu. Kebetulan doa kita tu telah pun dilulus oleh Allah Taala lah, diterima oleh Allah Taala, maka dia bagi. Dia bagi. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan, bila dia bagi tu, kadang-kadang Allah Taala yang Allah Taala itu Maha Al-Alim, yang Maha mengetahui. Lalu dia tak bagi kepada kita benda yang kita minta itu sepenuhnya. Sebab apa? Dia tahu dah dengan ilmunya, dengan tahunya itu, kalau dia bagi kepada orang ini, nescaya orang ini akan berkurangan masjid dia. Berkurangan bilang dia ke masjid. Hari ini dia susah, maka dia berkata, harap kepada aku. Orang azan datang. Orang azan datang masjid. Nah, asalkan azan datang. Asalkan datang, datang. Tapi bila aku bagi senang, takut nanti asalkan orang azan dia tak ada. Asalkan tak ada orang azan. Takut gitu. Maka Allah Taala tak bagi. Tak bagi. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Kahfi, kita disunatkan baca dah. Hari ini surah Kahfi bagi siapa-siapa yang belum baca lagi. Ada lagi masa sekejap lagi. Dalam surah Kahfi itu Nabi Allah Khairuddin membunuh kan seorang budak kan. Dia bunuh seorang budak. Faqatalahu. Qala aqatalta zakiyatan nafsan zakiyatan. Kenapa kamu bunuh jiwa yang bersih, jiwa yang bagus, jiwa yang cerdik ni? Kenapa? Akhir sekali dia sebut sebab apa? Sebab fakana abuhuma salihan. Adalah ibu bapa keduanya itu soleh. Takut-takut nanti dengan sebab anak ini, ibu bapa itu akan menjadi tughyanan wa kufra, melampaui batas dan kufur kepada Allah. Kenapa? Kerana sebab dia. Ataupun kerana sebab harta, ataupun kerana sebab jawatan, ataupun kerana sebab comel kita, ataupun kerana sebab cerdik kita, pandai kita. Siapa Tuhan sebut dalam Al-Quran mengesahkan mengenai dengan Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata semua harta yang aku dapat ni, mengikut ceritanya dalam riwayat kata, mengikut cerita, Qarun ini punya kekayaan, dia punya kunci dia 7 ekor unta. Sebut begitu. Tak tahulah, wallahu alam biagilah dengan dia tu. Tapi bila ditanya, wahai Qarun, bagaimana kamu dapat harta yang begini banyak ni? Lalu dia jawab apa? Dia tak jawab dah, Allah Ta'ala lah yang beri kepadaku, Allah Ta'ala lah. Dah dia jawab itu dah. Dia jawab, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya diberi kepadaku ini kerana ilmu yang ada pada diriku. Tengok ilmu dah jadi dah. Takut cerdik kita, ilmu kita, pandai kita, bijak kita apa semua tu akan menjadi sebab kekufuran. Lalu Allah Ta'ala tidak bagi. Di sana ada lagi satu kisah menceritakan dalam hadis yang dalam bab yang sama, Allah Ta'ala, Imam Al-Qurtubi mengisahkan ada seorang sahabat, pemuda sahabat yang mana ketika mana Nabi berjumpa dengan dia ketika itu, berjumpa dengan dia ketika itu dalam keadaan dia sedang nazak, sedang hampir nak mati, tapi boleh bercakap lagi. Dan hadis ini hadis panjang, mungkin ada pihak masjid nak mengumumkan pengumuman masjid, jadi saya nak berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah apa-apa yang baik dan ada jodoh pertemuan yang akan datang di masa-masa yang lain, InsyaAllah kita akan sambung lagi mengenai dengan takwa ini. Ada baki lagi sikit. Kemudian sifat orang yang bertakwa, saya sebut dah tadi, takwa itu ialah sifatnya. Muttaqin itu adalah orangnya. Maka ni takwa ni sifat. Muttaqin itu orangnya. Allah Ta'ala sebut zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ja'alanillahu wa iyyakum minal muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'ashr. Innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع نفس لا تشبع دعوة لا يسمع ونعوذ بك يا ربنا من هؤلاء الأربع. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang baik daripada Allah, yang tidak betul daripada kelemahan, kejahilan, terkasar bahasa, tersilap berbicara, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.